Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Okay, dalam video ini kita akan tengok proses utama bumi. Apakah proses bumi yang boleh menyebabkan perubahan pada permukaan bumi? Bagaimanakah perubahan bumi itu terbentuk? Okey, sebenarnya permukaan bumi terbentuk melalui dua proses, okey, iaitu proses eksogen dan proses endogen. Okey, dua jenis proses. Kita akan tengok satu persatu. Kalau proses eksogen, okey, perkataan eksogen, maksudnya proses ini berlaku di luar, okey, di permukaan bumi. So, contoh proses yang ada, okey, untuk contoh proses eksogen, contoh proses yang berlaku di permukaan bumi adalah lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan penginapan. Okey, so kita tengok satu persatu contoh ni ya. Yang pertama sekali, apa dia lulu hawa? Cikgu Teo sebenarnya ada sentuh sedikit, ada terangkan sedikit lulu hawa ni dalam video yang sebelum ini. Okey, lulu hawa ini adalah proses yang menunjukkan kesan cuaca. Okey, satu proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan akibat apa? Akibat perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan juga termasuk mikroorganisme. Okey, so itu dinamakan sebagai lulu hawa. Proses eksogen yang kedua adalah hakisan. Apa dia hakisan? Kita guna perkataan ini banyak kali dah ya. Okey, so hakisan sebenarnya ialah proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi. So, contoh dalam benda buatan manusia. Tayar kereta juga akan mengalami penghausan, kan? Okey, lebih kurang macam tu juga. Okey, untuk batu-batuan dan benda lain dekat permukaan bumi juga akan mengalami proses penghausan. Oleh apa? Oleh ejen-ejen yang bergerak. Dia disebabkan ataupun dia berlaku sebagai akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak. Apa yang bergerak? Contohnya air, angin dan ombak, semua ni benda yang boleh bergerak, kan? Okey, so kalau awak tengok batu tepi pantai, okey, dia akan jadi makin kecil atau makin licin. Okey, mula-mula mungkin dia dekat permukaan dia, okey, dia besar sikit ataupun permukaan dia tak licin. Okey, tapi lepas banyak tahun disebabkan ada ombak, ada air, okey, ada angin, dia akan makin kecil atau makin licin sebagai proses penghausan. Itu dinamakan sebagai hakisan. Okey, hakisan. Proses ketiga yang kita akan tengok ialah susutan jisim dan susutan darat. Ini juga proses eksogen yang berlaku pada permukaan bumi. Okey, so apa dia susutan jisim dan susutan darat? Okey, dia melibatkan pergerakan tanah. Okey, kalau susutan jisim dan darat ini, dia tanah tu bergerak dari atas ke bawah. Daripada atas turun ke bahagian bawah akibat apa? Akibat daya tarikan graviti. Kita tahu daya tarikan graviti akan menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Okey, so dia bergerak dari atas ke bawah. Contoh, okey, satu contoh yang paling senang faham ialah tanah runtuh. Tanah runtuh dari atas ke bawah, kan? Okey, so itu susutan jisim dan susutan darat. Seterusnya kita ada angkutan dan penginapan. Kita angkut dan kita enak. Kita angkut maksudnya kita bawa dan gerak sekali. Okay, penginapan tu maksudnya kita tenggelamkan dia. Kita letak dia. So, apa maksudnya? Ini juga merupakan satu proses eksogen yang berlaku di permukaan bumi. Dan bahan yang telah dilulu hawa. Ingat lagi lulu hawa, kesan cuaca. Dan terhakis. Ingat lagi tadi, proses hakisan. Okay, dia akan bawa oleh ejen seperti air, angin, ombak, glasier. Benda yang bergerak ini akan bawa benda. Okay, bawa benda yang sudah dihakis tu, okey, dan apabila ejen ini bergerak dengan perlahan, air itu sudah bergerak dengan perlahan dekat tepi pantai contohnya, okey, benda tersebut akan dienapkan, dia akan tenggelam ke bawah.
apabila laju ejen menjadi perlahan. Okay, so itu adalah proses angkutan, dia angkut, bawa, dan pengenapan, dia tenggelam ke bawah. Okay, so proses angkutan dan pengenapan juga merupakan proses eksogen. So, yang tadi itu semua proses yang kita bincang tadi berlaku di permukaan bumi. Dia adalah proses eksogen. Sekarang kita tengok pula proses endogen. Okay. Proses endogen, perkataan endo, dia dia berlaku di bahagian dalam bumi. Membentuk dan mengubah permukaan bumi. Dia berlaku di dalam. Okay, dia berpunca. Dia berpunca daripada dalam bumi, tapi dia boleh membentuk dan mengubah permukaan bumi. Okay, contoh olakan mantel, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi, iaitu plat tektonik. Kita akan tengok yang ini secara satu persatu ya. Sekali lagi, kalau proses eksogen dia berlaku di luar. Endogen ini dia ada kesan di luar dekat permukaan bumi, tapi dia berpunca. Punca dia adalah daripada dalam bumi. Proses pertama yang kita tengok adalah proses olakan mantel. Okay, proses olakan mantel. Sekali lagi, okay, struktur bumi ya. Kita ada lapisan, kerak, mantel dan teras. Okay, so suhu yang tinggi di bahagian mantel. Okay, kat bahagian oranye ni, kat bahagian tengah-tengah ni. Okay, boleh menghasilkan arus perolakan di lapisan astenosfera. Okay. So, astenosfera ni sebenarnya adalah salah satu bahagian daripada mantel lah. Kalau awak tengok gambar rajai ni yang kita pernah tengok dulu. Okay, mantel ini dibahagikan kepada litosfera, astenosfera dan juga mesosfera. Okay. So, dekat lapisan astenosfera ni, okay, mungkin bukan mungkin, dia ada arus perolakan yang berlaku. Okay, arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Okay, so arus ini nampak arrow ni. Anak panah ni mewakili arus yang berlaku di dalam mantel. Okay, dan disebabkan oleh arus-arus perolakan ini, gerak bumi di luar boleh bergerak. Okey, dekat gambar rajai ini ada dalam buku teks kamu juga ya. Okey, bukan kerak luar dan kerak dalam tau. Ini adalah teras. Ada sedikit ralat dekat buku teks awak. Ini adalah teras, bukan kerak. Kerak kat luar. Ini teras luar dan teras dalam. Seterusnya kita tengok proses yang kedua, proses pergerakan kerak bumi. Ingat lagi ya, kerak bumi adalah lapisan paling luar ataupun kita panggil plat tektonik. Menurut teori plat tektonik, kerak bumi kita sebenarnya terbahagi kepada beberapa keping plat yang besar. Okey, so dan plat ini sentiasa bergerak. Disebabkan dia sentiasa bergerak, dia boleh bertembung. Okey, proses pertembungan dan pencapahan akan berlaku dan ini akan menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. So, tengok gambar raja ni. Bila dia bergerak, ini naik ke atas, ini turun ke bawah. So, dekat permukaan bumi ini, bentuk bumi mungkin berbeza. Okey, dia akan hasilkan pelbagai bentuk bumi dan hanyutan benua juga akan berlaku. Seterusnya, kita tengok aktiviti magma. Ini juga merupakan proses endogen. Okay, walaupun kita boleh nampak dekat permukaan, okay, dia sebenarnya proses yang berpunca daripada dalam bumi. So, ingat lagi tak apa dia magma? Cecair warna merah ni. Ini adalah magma. Sebelah kanan sini ada gambar raja yang lebih jelas. Okay. So, gunung berapi adalah satu lohong di dalam kerak bumi yang membolehkan magma cair dan panas keluar daripada dalam bumi. Okey, so bila dia keluar tu apabila letusan yang kuat berlaku, cecair magma ni yang panas akan keluar. Okey, dan bahan-bahan letusan itu akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. So ini juga merupakan salah sejenis proses endogen. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk pelbagai proses utama bumi. Secara khasnya dua proses eksogen dan endogen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye!
Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.